Islam is perfect. Islam is peaceful. But why? Yang baik datang daripada Allah. Yang buruk datang daripada kesilapan kita sendiri. Humans. We make mistakes. Hello, hi, Assalamualaikum. Nama saya Nur Najwa Izzati binti Mustafa Kamal, bernombor matrik I20204819. Baiklah, pada hari ini saya dan kumpulan saya akan menerangkan atau membedah sebuah filem tempatan yang bertajuk Ada Apa Dengan Dosa atau dikenali sebagai AADD. Filem Ada Apa Dengan Dosa ini adalah terbitan Pencil Pictures and Records yang berdurasi sepanjang 84 minit. Okey. Sebelum kita menelusuri dengan lebih lanjut dalam cerita Ada Apa Dengan Dosa ini, apa kata kita berkenalan dahulu dengan watak-watak yang ada dalam filem Ada Apa Dengan Dosa. Watak yang pertama adalah seorang gadis yang bernama Aurora. Watak Aurora ini dimainkan oleh Wana Ali. Okey, secara umumnya cerita ini adalah kisah perjalanan hidup Aurora. Aurora ini adalah seorang gadis yang berusia 19 tahun yang dilahirkan sebagai anak luar nikah. Bukan itu saja, beliau juga dibesarkan oleh keluarga bukan Islam. Okay, keluarga bukan Islam itu dimainkan watak oleh Regina Vereker dan Bobby Robertson. Mereka berdua memainkan watak sebagai ibu dan bapa angkat kepada Aurora. Okey, watak seterusnya yang saya akan terangkan di sini adalah watak Khalid. Khalid dimainkan watak oleh Haris bin Ismail atau dikenali sebagai Piyuris. Okey, beliau dikatakan mengubah hidup Aurora dan memberi sinar kepada kehidupan Aurora. Bagaimana Khalid ini dapat memberi sinar kepada hidup Aurora? Apabila Khalid membantu Aurora dalam mencari ibu dan bapa kandungnya di Malaysia. Hal ini kerana Khalid merupakan rakyat Malaysia. Okey, dan misi mereka berjaya apabila mereka berjumpa atau bertemu dengan ibu kandung Aurora yang dimainkan watak oleh Fasha Sanda atau dalam filem ini dikenali sebagai Siti Zahra. Siti Zahra ini adalah satu watak yang masih dibelenggu dengan dosa-dosa masa lampau yang dia telah lakukan ketika zaman belajar dahulu. Okey, namun di sini Siti Zahra telah berkahwin dengan seorang lelaki atau jaka yang bernama Yusuf Lee yang dimainkan watak oleh Adam Corelli, dan mereka berdua telah mendapat seorang cahaya mata, namun cahaya mata tersebut menghidap autism. Okey. Bapa kandung Aurora pula adalah seorang ustaz yang bernama Ustaz Aris yang dimainkan oleh Ashraf Muslim. Okey, macam mana? Ustaz ini adalah seorang ustaz yang sangat terkenal di Malaysia. Saya buat fitnah nak jatuhkan reputasi saya. Awak ingat saya siapa? Ha? Satu Malaysia tahu saya siapa. Kenapa kamu keluar dari rumah? Dan satu Malaysia kenal Ustaz Aris ni siapa. Dan disebabkan beliau terkenal, Ustaz ini enggan lagi dibayangi oleh kisah-kisah silam yang telah beliau lakukan. Oleh itu, Ustaz Aris telah menidakkan kehadiran Aurora sebagai anak kandungnya, dan kerana beliau bimbang maruahnya akan tercela di mata masyarakat. Okey, Ustaz Aris, saya telah terangkan mengenai watak-watak utama dalam filem Ada Apa Dengan Dosa. Jadi kita beralih kepada watak sampingan dalam filem Ada Apa Dengan Dosa ini. Okey, di sini kita dapat melihat Fauziah Nawi yang memegang watak cameo sebagai nenek kepada Aurora.
Nenek kepada Aurora ini berperanan sebagai orang yang memberikan alamat kepada Aurora dan Khalid, alamat ibu kandung Aurora kepada Aurora dan Khalid. Okey, itu saja scene yang wujud kepada yang menunjukkan kepada Fauziah Nawi. Okey, seterusnya, ini antara watak penting juga dalam filem Ada Apa Dengan Dosa, iaitu Azman. Siapakah Azman? Azman merupakan seorang jejaka yang mengenalkan Khalid kepada Aurora. Azman ini merupakan seorang pelajar juga, namun dia juga bekerja di tempat Aurora bekerja, atau dikatakan rakan sekerja kepada Aurora. Dan watak terakhir yang saya akan jelaskan di sini yang dimainkan oleh Azwana Said. Azwana Said ini berperanan sebagai seorang pensyarah kepada Aurora, yang memberikan tugasan kepada Aurora untuk mencari apakah sebenarnya Islam, dan Aurora perlu membuat tugasan tersebut dalam bahasa Melayu. Dan di situlah Aurora meminta tolong kepada Khalid. Dalam masa sama, Aurora juga minta tolong kepada Khalid untuk mencari ibu dan bapa kandungnya. Baiklah, saya rasa itu saja watak-watak yang ada dalam filem Ada Apa Dengan Dosa. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai Ada Apa Dengan Dosa, saya serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan sinopsis Ada Apa Dengan Dosa serta pengajaran yang mereka boleh dapati, dan juga mungkin ada sedikit penambahbaikan yang boleh kami dapati dalam filem Ada Apa Dengan Dosa. Sekian, terima kasih. Pertama sekali, ini akan membuatlah para penonton merasai berbagai emosi. Antara emosi yang akan dirasai adalah emosi sedih, emosi marah, emosi geram, emosi terharu. Antara salah satu emosi yang akan dirasai lah. Filem ini mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Aurora yang berumur 19 tahun dan dibesarkan di Eropah. Dibesarkan oleh kedua ibu angkat yang bukan Islam lah daripada dia kecil. Kisah ini bermula apabila satu hari Aurora dia balik rumah dan dia terdengar perbualan, dia terdengar perbalahan antara kedua ibu bapa Aurora tentang asal usul dia. Maka Aurora tidak dapat menerima kenyataan bahawa dia anak angkat, maka dia larikan diri dan dia pulang semula ke rumah dan dia ambil keputusan drastik. Sebab tak terima kenyataan dia anak angkat, maka dia membunuh diri. Tapi sempatlah mak dia sempat selamatkan dia, sempat call ambulans untuk selamatkan anak dia. Okey, namun kehadiran Khalid yang memberi sinar baru untuk Aurora teruskan kehidupan. Bagaimana Khalid dan Aurora ni bertemu adalah ketika Aurora sedang bekerja di sebuah kafe, kerja sembilan. Waktu itu Azman telah datang dan membawa Khalid sepupu kepada Azman. Di situlah detik permulaan antara Aurora dan Khalid berkenalan. Pada suatu hari, Aurora dia volunteer, dia mengajak si Khalid ni untuk berjalan-jalan lah dekat negara Eropah. Dan waktu itulah si Azman ni minta tolong kepada Khalid untuk gantikan tempat beliau mengazankan untuk fardu asar. Dan ketika itu Aurora dia mendengar azan dan dia rasa sedih. Dan waktu itulah dia teringat dia selalu bermimpi pasal azan. Dia panggil azan ni lagu, tapi dia tak tahu kenapa dia selalu mimpi benda tu. Dia tak tahu benda tu azan, dia panggil benda tu lagu. Tapi setiap kali dia mimpi, dia akan rasa sedih, dia akan rasa macam tenang je dengan suara, dengan lagu ni. Di situlah Khalid menerangkan, di situlah Khalid mengajar si Aurora ni apa itu azan. Di situlah detiknya permulaannya Aurora untuk lebih mengenali Islam. Pada satu hari, Aurora bertemu dengan Khalid dan meluahkan hasrat dia ingin
ingin pergi ke Malaysia, ingin mencari kedua bapa kandung, dan dia mengajak Khalid untuk menemani dia lah selama dia berada di Malaysia, untuk bantu dia cari kedua ibu bapa kandung dia. Bila setibanya di Malaysia, Aurora sangat teruja dan sangat tak sabar nak jumpa ibu dia. Bila dah berhadapan dengan ibu dia, Siti Zahra, Puan Zahra langsung tidak menerima, tidak mengaku yang si Aurora ni adalah anak kandung dia. Aurora rasa bersedih sangat. Kenapa ibu dia benci sangat dengan dia? Apa salah dia sampaikan ibu dia tak nak terima dia? Jadinya Khalid memberi semangat dan menasihati Aurora. Dan pada hari yang berikutnya, Aurora dan Khalid meneruskan pencarian mencari ayah kandung Aurora. Bila tibanya di situ, Khalid sangat terkejut sebab dia berjumpa dengan seorang ustaz yang sangat terkenal, dan ustaz yang sangat dikenali di Malaysia, penceramah yang terkenal. Sebab Ustaz Haris ni adalah seorang ustaz yang berkelulusan ijazah pertama dalam bidang perbandingan agama di negara Eropah. Di situlah Khalid berasa terkejut. Dia tidak sangka ustaz yang berada di depan dia, ustaz yang sangat terkenal, adalah ayah kepada Aurora. Tapi Ustaz Haris ni dia menafikan sekeras-kerasnya bahawa Aurora tu bukan anak dia, dan dia tidak pernah ada anak. Sama di Eropah, sama dia belajar tu, dia tidak pernah ada anak. Dia menafikan sekeras-kerasnya lah. Sebab Ustaz Haris ni dia daripada keluarga yang baik-baik, daripada keluarga yang sangat terkenal, yang sangat-sangat meniti beratkan pasal agama. Jadinya kalaulah orang tahu pasal dia ada anak luar nikah, pasti reputasi dia terjejas lah di situ. Dan Aurora sangat-sangat sedih dan kecewa. Kenapa ibu dan bapa kandung dia tidak mengaku yang Aurora ni adalah anak kandung kepada Ustaz Haris dan Siti Zahra? Adakah dia ni, kenapa kedua bapa dia benci sangat dengan dia? Apa salah dia? Kenapa dia sangat dibenci? Waktu tu lah Aurora ambil keputusan dia ingin bunuh diri untuk kali kedua. Tapi alhamdulillah sempat selamat, sebab Khalid sempat masuk bilik Aurora dan menyelamatkan Aurora daripada melakukan perbuatan yang terkeji. Sebelum Khalid pulang ke negara Eropah, dia telah bertemu dengan Ustaz Haris di sebuah masjid, dan dia meluahkan rasa kecewa dia meluahkan rasa marah dia, tekilannya dengan sikap dan perbuatan Ustaz Haris, sebab membuatkan Aurora ingin bunuh diri untuk kali kedua. Pada suatu malam, Siti Zahra dia telah menangis-nangis dan dia telah menceritakan perbuatan kecil dia. Dia telah menceritakan kisah silam dia dekat suami dia tentang apa yang berlaku ketika dia belajar dekat Eropah dulu. Dia menceritakan tentang hubungan dia dengan Ustaz Haris, dan maka terlahirlah anak luar nikah dia, iaitu Aurora. Selepas beberapa hari kemudian, Ustaz Haris telah membuat keputusan untuk mencari Aurora sebab dia dah sedarkan kesilapan dia selepas ditegur oleh Khalid waktu dekat masjid, menyebabkan ketika itulah Ustaz Haris tersedarkan kesilapan dia dan dia ingin mencari anak dia di Eropah. Dan dia bertemu dengan Khalid, dan Khalid membawa Ustaz Haris bertemu dengan anaknya. Dan kemudian Ustaz Haris mengislamkan anaknya Aurora, disaksikan oleh ibu bapa angkat Aurora. Akhirnya Aurora masuk Islam, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Fakihah binti Nasir. Nombor matrik I20204754. Pengajaran yang saya dapat daripada cerita Ada Apa Dengan Dosa. Yang pertama ialah sahabat yang baik. Pentingnya sahabat yang baik adalah untuk menegur, menasihati, mengajar dan mengingatkan kita akan ilmu agama. Contohnya Aurora yang bersahabat dengan Khalid, yang mana Khalid sentiasa sentiasa mengajar sedikit demi sedikit Islam kepada Aurora. Jadi
pentingnya mengapa kita perlu hidup dalam circle yang baik adalah yang untuk sentiasa mengajak kita kepada kebaikan agar diri kita juga terdorong kepada benda-benda yang baik. Yang kedua, hadir seorang bersebab. Seorang datang dalam hidup kita adalah bersebab dan berhikmah. Yang mana kerana itu tiadanya kebetulan dalam hidup ini. Kerana semua orang yang kita jumpa sehingga hari ini itu adalah sebenarnya ketentuan daripada Allah. Sama ada kita yang bawa pengajaran kepadanya ataupun dia yang bawa pengajaran kepada kita. Contohnya dalam Ada Apa Dengan Dosa, orang yang bukan Islam bertemu dengan Khalid yang Islam dan akhirnya membawa mereka kepada satu tujuan, iaitu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Aurora. Dan mereka berjaya menyelesaikan masalah Aurora, dan hakikatnya dapat mengetahui Aurora adalah sebenarnya dilahirkan Islam. Yang ketiga, Ustaz juga seorang pendosa, yang mana Ustaz Aris yang cuba lari dari dosa lalu dan tidak mengakui Aurora itu adalah anaknya, agar maruahnya tidak tercalar. Okey, di dalam dunia ini tak ada manusia yang sempurna. Jadi hiduplah dengan sentiasa merendah diri dan sentiasa bersangka baik dan kepada semua orang. Okey, yang keempat, jangan terus menghukum. Yang mana apabila kita nampak seorang yang tidak bertuduh, jangan kita terus membenci dan memberi pandangan negatif kepadanya. Sebaliknya, kita perlu mengenali dia dahulu dan berhikmah dalam teguran serta bimbingan. Contohnya, Khalid yang tidak memilih untuk berkawan dengan Aurora yang bukan Islam. Bahkan Khalid sentiasa memberi nasihat yang baik kepada Aurora. Okey, yang kelima, Islam agama sejahtera. Yang mana seperti Ustaz Aris sendiri, walaupun bertaitan ustaz dan ustazah, kita tidak boleh meninggi diri. Dan kita sebagai Islam, kita membawa imej Islam kepada orang luar, bahkan kepada orang yang bukan Islam sekalipun. Jadi pastikan kita bukan sahaja menuntut ilmu, tapi kita perlu beramal dengan ilmu yang kita ada. Kerana Islam itu adalah agama yang sempurna, dia membawa kebaikan kepada orang lain. Okey, pengajaran yang terakhir yang saya dapat daripada cerita Ada Apa Dengan Dosa ialah husnuzan. Okey, kita perlu sentiasa bersangka baik dalam setiap hal perkara yang berlaku dalam hidup kita, sama ada ia baik ataupun buruk. Contohnya Aurora yang tidak dapat menerima kenyataan bahawa ibu bapanya bukanlah ibu bapa kandung yang sebenar. Jadi dia telah cuba beberapa kali untuk membunuh diri. Jadi sebaliknya, kita perlu menyelami dan berfikir segala yang berlaku adalah aturan dan ketentuan daripada Allah, dan setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya, dan sesungguhnya Allah itu sentiasa tahu akan yang terbaik, untuk hamba-hambanya. Jadi kita perlu terus bersangka baik agar kita tidak terdorong untuk melakukan perkara yang tidak elok. Okey, sekian, terima kasih. Setakat itu saja daripada saya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nahzatul Umairah binti Isyaraf. Saya bernombor matrik I20204794. Okey, dalam video kali ini saya akan membincangkan tentang serba sedikit penambahbaikan yang harus dilakukan pada filem Ada Apa Dengan Dosa atau lebih dikenali sebagai AADD. Okey, sebelum kita masuk kepada topik kita, yakni topik pembincangan kita, apakah penambahbaikan yang perlu kita buat, yang perlu disarankan dalam filem ini? Mari kita kenali watak dan juga sedikit latar belakang mengenai cerita AADD ini. Ada Apa Dengan Dosa.
Ada Apa Dengan Dosa atau lebih dikenali lagi sebagai AADD ini merupakan sebuah filem Melayu yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang wanita, yakni dalam filem ini bernama Aurora atau nama sebenarnya Wana Ali, yang dibesarkan oleh kedua ibu bapa angkat yang bukan beragama Islam dan jauh daripada agama. Beliau yakni Aurora di dalam cerita ini akhirnya berjaya menemui identitinya sebagai seorang Muslim setelah rakannya yang bekerja di kafe yakni Azman memperkenalkan beliau dengan seorang pelajar pengajar Islam yakni Khalid atau lebih dikenali dengan nama sebenarnya sebagai Puris. Pada pandangan saya, cerita ini memang amat menarik kerana di mana plot-plot di dalam cerita ini ada yang kita dapat agak, ada yang kita tak dapat agak, dan kebanyakannya seperti yang kita tahu, filem Melayu memang kita dapat agak plot ceritanya. Okey. Cerita ini bagi saya membawa definisi yang sebenar kepada persepsi manusia bahawa bukan semua orang bersifat maksum. Bahkan tiada yang bersifat maksum kecuali baginda Rasulullah SAW. Tidak kisahlah seorang itu mengambil jurusan agama atau tidak. Seperti yang kita nampak pada cerita ini, Aurora ini adalah hasil ataupun anak yang terhasil daripada hubungan terlarang Ustaz Aris. Siti Zahra diuji oleh Allah SWT di mana beliau telah melakukan kesilapan di dalam hidupnya dan akhirnya membawa kepada penghamilan Aurora. Ayah kepada Aurora yakni Ustaz Aris, Siti Zahra merupakan student waktu itu. Jadi mereka memang tidak mampu untuk menampung kos pembesaran baby mereka. Jadi ayah Wana Ali ini mengambil keputusan singkat dengan menyerahkan Wana Ali ini ataupun Aurora ini ke rumah anak yatim. Jadi di sinilah berlakunya kemusnahan ataupun kita kata detik-detik hitam di dalam hidup seorang bayi beragama Islam itu tersebut. Sepatutnya jika bagi pendapat saya, jika mereka tidak mampu untuk menanggung perbelanjaan hidup bayi itu, cukuplah sekadar cukuplah sekadar dosa mereka berzina, tetapi mereka tidak seharusnya melakukan dosa dengan memesongkan akidah anak tersebut. Ibunya yakni Siti Zahra berkahwin dan mempunyai seorang anak autism dan ayahnya yakni Ustaz Aris yang merupakan pendakwa terkenal. Jadi di sini saya akan mencadangkan beberapa penambahbaikan di dalam filem ini. Yang pertama ialah cara mempraktikkan dakwah di dalam filem ini. Seperti yang kita tahu, cerita ini memang untuk kita kata serba sedikit memberi dakwah kepada orang ramai seperti apa yang dilakukan Puris kepada Aurora. Namun keadaan yang seperti kita lihat, sepatutnya kandungan dakwah di dalam filem ini lebih sensitif, di mana situasi yang kita kata memberi gambaran kepada masyarakat itu perlulah jelas dan tanpa sebarang keraguan. Seperti yang kita dapat lihat, kita faham niat Khalid yang cuba untuk menasihati, membimbing Aurora ke arah Islam, tetapi kita nampak adegan tarik menarik lengan baju, adegan kita nampak di mana mereka ini sentiasa berduaan-duaan tanpa mahram. Jadi ini memberi kesan buruk kepada masyarakat yang melihat. Kita tahu di dalam filem ini Aurora tidak mengetahui tentang Islam. Jadi Khalid sepatutnya berpesan kepada Aurora untuk membawa teman, dan juga pengarah sepatutnya di dalam filem ini lebih cakna kepada isu Islam. Yang seterusnya, yang kedua ialah pemilihan tempat ataupun kita kata sebagai pemilihan lokasi. Seperti yang kita lihat, kebanyakan filem-filem di Malaysia ini memang menggunakan Kuala Lumpur sebagai kita kata sebagai negeri ataupun bandar yang sentiasa menjadi perhatian. Tetapi sepatutnya pengarah cuba membuat kelainan di mana mungkin
parents Aurora ini ataupun kedua ibu bapa Aurora ini tinggal di negeri lain. Kita cuba membangunkan ataupun kita cuba membuatkan negeri lain juga ada kelebihannya. Kerana seperti yang saya tengok dalam cerita Melayu, kebanyakannya memang asal kaya sedikit je memang duduk KL. Kaya sikit je memang duduk KL. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, kebanyakan orang kaya tak ada pun duduk KL. Ada je yang duduk negeri-negeri lain. Maybe pengarah boleh mencadang mengubah sedikit persepsi bahawa kaya duduk kat KL tu. Bahawa kaya tak semestinya duduk kat KL. Penambahbaikan yang ketiga adalah pada Aurora sendiri, di mana Aurora di dalam cerita ini, di dalam filem Ada Apa Dengan Dosa ini merupakan seorang gadis yang tinggal di luar negara. Gadis yang sejak daripada lahir sehingga berusia 19 tahun ni tinggal kat luar negara. Tetapi bila kita melihat kembali kepada watak Aurora tersebut, kita akan melihat slang yang digunakan Aurora agak sedikit canggung, atau kita kata sedikit janggal, di mana slang itu tidak nampak semula jadi pada diri beliau. Memang kita tahu pelakon itu merupakan orang Melayu sendiri, tetapi sepatutnya watak itu lebih dihayati ataupun slang percakapan itu mungkin lebih kita kata boleh diperbaiki lagi. Perbaikan yang terakhir adalah saya rasa pengarah sepatutnya mewujudkan ending yang lebih, kita kata ending yang terdapat jalan cerita yang lebih lagi. Sebab semasa saya melihat filem ini, saya menonton filem ini, saya dapat melihat bahawa endingnya agak sedikit tergantung, di mana berakhir setelah Aurora memeluk Islam dan Aurora keluar daripada masjid sambil dipeluk oleh kedua ibu bapa angkatnya dan hanya melambai ayahnya. Sepatutnya pengarah menunjukkan apa yang terjadi dalam pada akan datang hidup Aurora. Apakah kesudahannya dengan Khalid, apakah hubungannya dengan ibu bapa angkatnya masih berterusan. Maksud saya, memang hubungannya masih berterusan, tetapi cara hidupnya bersama ibu bapa angkatnya mungkin itu akan menjadi itu akan memberi gambaran yang jelas kepada masyarakat, supaya masyarakat lebih cakna dengan kita kata tak semua orang mampu untuk mendengar ceramah, tetapi semua orang mampu untuk mengubah persepsi mereka melalui apa yang mereka lihat. Jadi jika pengarah lebih cakna, maka masyarakat yang melihat cerita ini akan mengetahui bagaimana cara hidup yang harus dilakukan setelah seorang itu memeluk Islam, seorang itu batasnya dengan ibu bapa angkat. Jadi di sini memberi gambaran yang kita kata amat diperlukan oleh masyarakat kini, kerana kita tahu masyarakat kita amat kurang arif, kurang syakna dengan hubungan antara ibu bapa angkat sesama adik-beradik angkat mereka. Jadi di sini kita boleh mengatakan bahawa pengarah sepatutnya lebih peka dengan keadaan isu semasa yang dihadapi oleh masyarakat kita pada hari ini. Kerana seperti yang kita ketahui, masyarakat sangatlah terdedah kepada media-media sosial seperti televisyen dan sebagainya. Langkah yang harus diorakkan oleh pengarah dalam memberi pandangan yang jelas tentang agama kepada masyarakat sangatlah penting dan amatlah dituntut. Jadi berakhirlah ulasan saya mengenai filem ini. Secara keseluruhannya saya rasa gandingan-gandingan di antara pelakon-pelakon di dalam filem ini sangatlah bagus, kerana saya bukanlah seorang yang menonton filem Melayu. Jadi cerita ini membuatkan saya rasa ingin menonton dan ingin memberi pengajaran kepada kita semua. Filem ini yang dilakukan di luar negara sangat menarik, di mana bagi saya kualiti filem tersebut memang terbaik, kita kata. Tak semua filem Melayu terdapat kualiti tersebut. Jadi saya memang kagum dengan filem ini, penghasilan filem ini, kerana sedikit sebanyak menunjukkan bahawa karya Melayu mampu memberi kesan kepada masyarakat kita sendiri, dan kualiti filem tersebut juga sangat terbaik. Sekian, terima kasih.
masih mencari semua jawaban.